Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan dulu kuliah kita pada hari ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi pada hari ini. Hari ini kita nak tengok tajuk baru berkaitan dengan exception handling. Exception handling. Apakah itu exception handling? Kita pergi intro lah, kita tengok tu apa itu pengenalan kepada exception handling. Secara awak boleh baca detail lah. Dalam buku teks ni dia memang cerita detail lah apa itu exception handling. Cumanya kat sini saya nak bagi tahu secara ringkas lah. Apakah itu exception handling, fungsi dan peranannya dalam OOP ni lah. Exception handling ni dia macam satu kawalan lah. Kawalan macam mana dia nak handle error, runtime errors. Kalau awak perasan, kalau sebelum ni kalau awak buat coding dalam NetBeans tu, kalau macam ada error, runtime error ke, logic error ke, arithmetic error ke, calculation ada macam macam di luar kawalan dan sebagainya, dia akan keluar macam dekat output bawah tu kan dia ada keluar banyak kat mana error dia tunjuk, error dia apa, dan banyak tulisan-tulisan yang mungkin kita tak berapa nak faham lah apa yang dia cerita kat bawah tu kan. Jadi untuk kita nak nampak kita punya kawalan error itu lebih baik, exception handling ni adalah salah satu cara yang terbaik lah untuk kamu guna dalam coding. Exception handling dia macam contoh kat sini kat sini saya nak tunjuk overview lah kebiasaan error yang kamu akan jumpa kan kalau macam bila kamu buat coding. Katakanlah contoh kat sini dia minta 2 integer number kan. Katakanlah user masukkan 5 dengan 2. Betul lah dia punya output dia keluar kan. Kalau user masukkan 3 dengan 0. 3 bahagi 0. Kan? Macam ada satu macam logic error kat situ lah, arithmetic dia. Maknanya 3 bahagi 0. Apa jawapan dia? Macam tak ada lah, macam tak ada macam ni. 5 bahagi 2, berapa dapat kan? Baki kan? Kalau modulus, kalau bahagi. Kalau 3 bahagi 0, dia akan keluar satu macam error lah. Error dari bahagian arithmetic ataupun logik. Jadi, ni penerangan dia. Kalau contoh yang ini, cara lain boleh kamu letak if. If else. Cara lain, ini cara yang ikut logik kita lah. Maknanya cara lain selain kita guna exception handling ni. Kamu kena tambah sedikit macam if else lah kat sini. If else untuk kamu check number yang user masukkan tu. Sekiranya nombor itu mempunyai arithmetic error ataupun logic error dan sebagainya, kena keluar output
Okey, menyatakan bahawa apa-apalah output yang bersesuaian dengan hasil ataupun yang sepatutnya dikeluarkan lah. Okey. Okey, jadi seterusnya kita tengok lagi contoh. Okey, satu lagi contoh, kamu boleh buat function. Okey, method function di mana sekiranya output yang dihasilkan itu macam arithmetic error tadilah, kamu boleh guna system.exit. Maknanya dia terus keluar. Okey, dia terus keluar. Maknanya bila output dia tak sama ataupun tidak, bukan zero lah, nak be zero tu dia akan terus exit. Okey, sistem tu terus exit. Okey. Okey. Okey, dan yang ketiga, yang seterusnya, pertama kita guna, pertama error yang biasa kan, error yang biasa keluar dalam output. Yang kedua kita guna if else punya statement. Okey, untuk dia check output user tu adakah hasil bagi itu zero ataupun tidak. Seterusnya adalah kita guna system.exit. Okey, sekiranya output dia betul, dia akan keluar. Sekiranya output dia salah, dia akan terus exit. Okey. Yang keempat adalah kaedah exception handling. Okey, exception handling ni dia macam, dia lebih teratur lah, ataupun biasanya kalau kamu buat coding yang lebih kompleks, exception handling ni macam lebih tersusun lah. Okey, maknanya flow perjalanan, dia nak detect error, kita lebih spesifik, kita punya kita nak menentukan error tu lebih spesifik lah. Okey. Okey. Okey, contoh kod ni. Okey, contoh coding ni kita ada satu okey, kita ada kelas. Okey. Okey, kelas. Okey, kita ada kelas, public class, and then kita ada main. Okey. Di dalam main tu dia baca dua number, and then beza the exception handling ni dia ada try dengan catch. Okey, try dengan catch. Apa fungsi dia try and catch? Okey. Okey, fungsi dia macam ni. Bila user masukkan dua number, and then dia terus pergi dekat try ni, and then dia check lah. Okey. And then dia check ada formula kat sini. Formula tu melibatkan method. Okey, bila dia masuk sini, dia terus jump kepada method. Okey, dia terus jump kepada method. And then dia pun check adakah number yang user masukkan itu sama dengan kosong ataupun tidak. Okey. Sekiranya nombor yang kedua lah, nombor yang kedua. Okey, sekiranya nombor yang kedua itu sama dengan kosong, and then dia terus pergi kepada throw new arithmetic exception. Maknanya bila throw new arithmetic exception ni, dia terus cari di mana function arithmetic exception ni. Okey, ini function juga ni. Okey, function arithmetic exception. Bila dia jumpa arithmetic exception ni, dia terus jump kepada cache. Di mana cache tu dia ada nama function tu lah. Okey, arithmetic exception. Okey, dia terus jump kepada cache. Okey, try and catch. Sebenarnya dia try, dia masuk, and then dia tengok adakah betul ataupun tidak, and then dia terus jump kepada function arithmetic exception, dan dia terus print out lah message. Okey, ini dipanggil message. Message untuk error tu. Maknanya bila user dapat message ini, user tu akan tahu, oh, nombor yang dimasukkan adalah nombor yang tidak sesuai lah, ataupun nombor yang tidak menghasilkan
cannot be divided by 0. Maknanya nombor yang dimasukkan tu tidak boleh masuk nombor kosong lah. Contoh 3 bahagi kosong. Kosong tu tidak boleh dimasukkan nombor tu. Jadi kena tukar nombor lain and then dia kena masukkan balik nombor yang baru lah. Okay. Jadi try and catch ni dia simple je. Cumanya awak kena faham flow dia macam mana. Okay, flow dia. Contoh kat sini dia ada banyak jenis function untuk exception ni dipanggil function exception. Okay. Function exception ni dia ada banyak tau. Dia ada banyak jenis function lah. Okay, salah satunya adalah arithmetic exception. Maknanya fungsi dia adalah untuk semak adakah penggunaan arithmetic formula formula kita guna tu betul ataupun tidak. Okey. Contoh yang kedua contoh seterusnya adalah contoh kedua adalah function input mismatch exception. Okey. Dia akan check adakah input yang dimasukkan itu input user yang masukkan itu match ataupun tidak. Dia ada banyak jenis lah. Okey, dia ada banyak jenis. Okey. Kalau yang ini dia check dulu user masukkan input tu. Okey, user input dia check adakah user masukkan itu input betul ataupun tidak. Okey. Maknanya contohlah macam ni. Kita declare nombor tu integer, kan? Tapi user masuk input number tu jenis float ataupun nombor perpuluhan. Jadi dia akan check adakah betul input yang dimasukkan user itu match ataupun tidak dengan data type yang digunakan. Okey. Jadi function yang sesuai kita guna adalah input mismatch exception. Okey. Jadi awak keluarlah mesej kat sini. Kalau kat sini dia kata try again. Incorrect input and integer is required. Okay, jadi dia kata dia nak nombor integer. Kenapa kamu masukkan nombor bukan integer? Gitulah maksud dia. Jadi user kena re-input balik nombor yang betul. Okay. Kalau kamu faham tu senang. Okay. Yang lain sama. Yang lain sama. Macam contoh ni. User masukkan 3.5. Salah lah. Okay, incorrect input. Okay, kita nak nombor integer. Jadi, masuk balik nombor 4. And then, baru betul. Okay. Okay, seterusnya. Ni ada banyak lah. Okay, ni dia punya flow dia. Flow diagram dia. Kita ada banyak. Okay, arithmetic extension. Kita ada arithmetic extension. Kita ada null pointer extension, index out of bound extension dan banyak lagi lah. Okay. Function ataupun dikenali juga dia sebagai kelas lah, kelas-kelas function yang digunakan. Okay. Okay, kita tengok lagi dia punya penjelasan tu awak boleh baca detail lah. Okay. Okay, ni dah ada penerangan. Okay, penerangan. Okay. Arithmetic exception ni dia untuk apa? Null pointer untuk apa? Okay. Macam ni untuk index out of bounds exception ni. Dia untuk error di mana kita declare array katakanlah 10 kan. Index and array is out of range. Contohnya kamu declare array tu 10 kan. Tapi yang input yang kamu masukkan tu lebih 12 contohnya. Jadi dia akan pergilah kepada message cache tu lah. Okay, cache try cache kan. Dia keluar message dia mengatakan bahawa array data yang kita masukkan tu melebihi range yang ditetapkan. Okay.
banyak lagi lah contoh. Korang boleh gunalah contoh-contoh yang ada. Okay, more on exception handling. A handler for an exception is found by propagating the exception through a change of method or starting from current method. Okay. Ini dia nak maklum yang saya cakap tadi lah, macam mana exception handling ini berfungsi lah. Okay, di antara try, catch dengan throw ni. Okay, throw. Bila dia jumpa throw, throw exception, dia terus jump kepada catch. Okay, try dia akan catch method di mana. Okay, dia jump kepada method yang kedua. Di dalam method kedua ada function throw exception. Okay, throw exception. Okay, bila ada throw exception, dia akan terus pergi kepada catch punya statement lah untuk dia print out message. Message ni dia kena samalah exception awak ni, exception jenis apa. Error awak nak check tu error yang macam mana. Error jenis arithmetic ke? Error jenis index out of bound punya array ke? Message berkaitan dengan error index apa tu yang tadi tu? Jenis type of input tu ke? Mismatch exception ke? Apa yang awak nak check tu depend on awak punya program lah, awak nak buat macam mana. Okay. Declaration exception. Samalah declaration tu. Kita kena letak terus. Okay, terus kat sini di sebelah method yang dipanggil dalam try tu. Okay. Faham tak ni? Cara awak faham lah. Okay. Okay. You know how to declare exception, how to track exception, where exception ni. Okay. Okay, kat sini dia nak maklum cache ni dia ada, kita boleh guna banyak lah. Okay, contoh cache yang pertama awak nak check error berkaitan dengan input, mismatch. Mismatch tadi kan. Tu dok saya je ni. Okay. Cache yang kedua berkaitan dengan index out of bound kan. Lebih pada array. Cache seterusnya awak nak check berkaitan dengan arithmetic. Arithmetic punya exception. Okay. Jadi dalam try ni, awak boleh panggil lah method yang berkaitan untuk dia check dulu adakah betul input yang dimasukkan itu. Kalau betul, dia terus jalan. Kalau salah input yang dimasukkan itu ataupun hasil dia tu salah, tak sama dengan arithmetic ataupun formula yang awak nak, dia terus jump kepada message ini. Okay. Message ni semua dia ada dalam cache ni lah. Kat sini dia ada message lah. Message untuk message alert lah, macam dia maklum. Okay, nombor yang awak masuk ni salah, sila masuk nombor integer yang betul. Okay, nombor yang awak masuk ni tidak boleh nilai 0, tidak boleh nilai kosong, tidak boleh dibahagikan dengan kosong, sila masukkan nombor yang lain. Dia macam gitulah. Okay, message tu. Jadi bila dia keluar message tu, user akan re-input balik data. Apa pentingnya exception handling ni? Dia membantu user ataupun programmer untuk alert sesuatu data yang dimasukkan tu. Okay. Kalau awak tak guna exception handling ni,
dia keluar error lah. Error tu merah je, panjang je kan. Jadi benda tu macam tak berapa cantik lah kalau kamu sebagai seorang programmer. Kalau awak buat program, keluar error memanjang tu macam nampak tak tak cantik lah. Orang panggil coding tu tak tersusun elok. Okay. Kalau awak guna exception handling ni nampak lebih tersusun dan coding awak tu lebih tersedia lah. Maksud macam tu. Okay, kalau awak guna exception handling ni nampak lebih teratur, mesej yang dikeluarkan pun jelas, apa yang nak disampaikan oleh programmer tu. Macam gitulah. Okay. Okay. Dia boleh berkait-kait lah. Okay, contohnya method 1 dalam try, dia panggil method 1, dia jump ke method 1. Dalam method 1 ada try lagi, dalam tu ada method 2, dia jump ke method 2. Dalam try ada lagi method yang ketiga dan seterusnya. Okay. And then dia akan pergilah bila keluar sini, okey, bila betul sini dia check semua, ada mesej ataupun ada error tertentu yang melibatkan exception ni, and then dia terus jump lah, dia terus pergilah. Dia terus pergilah dekat mana. Contoh sini exception yang kedua. Kan exception kedua. Kat mana dia cari exception, nama yang sama dia akan jump pergilah. Macam gitu. Okey. Repeated. Okay, repeated exception. Okay. So, awak faham lah, simple je tajuk exception ni. Cumanya kalau awak tak faham, memang awak akan nampak susah. Dia sebenarnya tak susah sangat pun. Okay. Ni ditunjuk contoh lagi lah. Okay, contoh-contoh coding yang ada exception. Okay, try and catch ni. True dan sebagainya lah. True ni awak jangan takut pula tengok keyword ni. Kan? Keyword ni dia nak maklum kat sini bila ada terus ni ada exception. Okay. Bila terus ada exception, nama exception tu adalah illegal argument exception. Okay, mana dia check lah. Dia check true new ni true exception. Maknanya bila dia memenuhi error itu dia akan keluarlah radius cannot be negative. Dia keluarlah. Dia cover dia maklum kat sini radius tidak boleh negatif. Radius yang dimasukkan itu hendaklah melebihi, lebih besar daripada kosong. Tidak boleh nilai negatif. Okey. Ini dia guna subkelas dia lah. Okey. Subkelas dia, super kelas dengan subkelas. Okey, sebab awak belajar OOP, awak kena berkait lah exception handling ni dalam subkelas. Okey. Okey, subkelas di mana kelas anak ni dia boleh guna method parent dia kan. Okay, jadi untuk exception handling ni awak kena check adakah radius yang dimasukkan ataupun radius yang diterima itu betul ataupun tidak dengan menggunakan try and catch ni, true ni lah. Okay. Okay, kalau awak tak faham macam mana flow dia, awak kena type lah coding ni. Type coding ni awak kena trace lah macam mana supaya nampak dia punya perjalanan tu. Okay. Okay, ini dia pergilah dekat test circle ni, dia check. Okay. Dia pergi.
C1 dia check C1 circle nilai dia 5, C2 negatif 5, C3 0. Okey. Lepas tu dia check lah. Sekiranya circle radius tu tidak boleh nilai negatif kan, tadi yang atas ni. Nilai dia tidak boleh negatif kan, radius. Jadi bila nilai dia negatif, dia akan pergilah kepada dia akan jump lah kepada exception tu dan message apa yang dikeluarkan. Macam gitulah. Simple je benarnya. Cumanya awak kena faham flow coding tu. Awak kena faham macam mana dia berfungsi. Maknanya awak kena combine. Yang awak belajar object oriented sebelum ni kan, parent, subclass, macam mana awak nak access data parent, subclass nak access data parent, dan awak kena tambah pula knowledge berkaitan dengan exception handling. Bila awak access data parent, data yang diterima itu kena check. Adakah data yang dihantar itu memenuhi syarat ataupun tidak, ada error ataupun tidak. Boleh kosong ataupun tidak. Ikut pada formula yang awak nak lah, ikut logik formula yang awak masukkan dalam coding tu. Sekiranya nombor itu tidak boleh nilaian kosong, awak kena keluar satu message handling, kawalan message bahawa nombor yang dimasukkan tidak boleh 0. Jadi user kena masuk nombor yang baru. Macam gitulah. Kalau awak faham secara generalnya macam tu. Untuk exception handling. Macam mana awak nak implement dalam coding, itu awak kena pandailah adun. Awak kena pandai adun dalam coding tu. Nanti dalam lab dengan Puan Ros, awak akan diajarlah macam mana nak guna exception handling ni. Function-function yang sesuai dengan data yang digunakan. Kalau awak tak nak pening sebelum masuk lab, awak kena try lah. Ni soalan ni banyak dalam ni. Contoh-contoh latihan kan banyak. Awak boleh tarik, cuba run, tengok apa jadi kan. Jadi benda-benda ni akan membantu. Kalau untuk awal-awal ni, awak tarik balik je coding-coding ke atas ni dan cuba tengok hasil dia tu macam mana. Awak cuba masukkan input. Awak masukkan input yang betul, lepas tu awak masuk pula input yang salah. Bila input yang salah, macam mana keluar message tu. Jadi awak akan nampak flow dia lah. Benda ni tak susah. Exception handling ni tak susah lah. Macam mana fungsi dia untuk mengawal message pada error yang ada. Macam gitu. Supaya user tahu, ada error kat situ. Message ini yang keluar. Kena masuk data baru. Data ni tak boleh guna. Macam gitu. Banyaklah contoh kat sini. Ni banyak contoh dia bagi ni. Boleh? Nanti dalam lab nanti bila awak buat dengan Puan Ros, awak akan nampak lebih jelas, lebih clear maksud saya ni. Kalau awak macam pening ke tak faham ke, awak tengok balik recording saya ni dan awak cuba analisis balik lah apa fungsi true. True ni untuk apa kan, dan sebagainya lah. Bila awak jumpa true ni maksudnya dia panggil cache lah. True ni bila terus ni kan, terus ni dia terus pergi dekat cache ni. Dia cache untuk dapatkan message dia. Macam tu.
Okay, awak jangan pening pula. Apa dia pula terus ni kan. Terus ni untuk cache capai message yang tak di error yang tak dihantar lah. Error tu error apa, and then dia keluar message. Macam ni. Okay. Yang bawah-bawah ni text input output. Yang ni tak masuk lagi. Okay. Ini secara overall lah. Kalau awak nak lebih clear, lebih detail, awak kena baca satu-satu lah dalam buku ni. Okay. Okay, itu sajalah daripada saya. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kurang faham dan sebagainya, boleh PM boleh tanya. Okey, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.